اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum, saya Idi. Jangan lupa subscribe dan komen. Misteri dan seram. Misteri kelibat wanita bertelekung bersama jenazah budak di Putrajaya. Kisah ini berlaku pada tahun 2003. Ketika itu aku baru beberapa bulan bertugas sebagai pengawal keselamatan di sebuah bangunan di Putrajaya. Bangunan yang mana satu itu rahsia, tidak perlulah aku beritahu. Aku bertugas ikut shift, ada siang dan ada malam. Aku ingat lagi ketika itu aku bertugas pada waktu malam, mula pukul 7 malam sampai 7 pagi keesokannya. Pengawal dibahagikan kepada dua bahagian, 2 orang berkawal di luar dan 2 orang berkawal di bahagian dalam bangunan. Malam itu aku bertugas berjaga di bahagian dalam. Selalunya aku bertugas berdua bersama Ismail. Kami akan sama-sama melakukan rondaan setiap 2 jam sekali. Sepanjang masa aku bekerja di situ, tak ada lagi benda pelik yang terjadi. Aku pun tak rasa takut sebab ada kawan semasa buat rondaan malam. Tapi malam itu Ismail tiba-tiba cuti kecemasan. Mahu tidak mahu terpaksa aku berkawal di bahagian dalam bangunan itu seorang diri. Aku ingat lagi ketika itu sudah pukul 1 pagi. Bermakna sudah sampai untuk aku membuat rondaan. Baru saja aku bangun dari kerusi di ruang lobi itu dan berjalan beberapa langkah, aku terkejut bila pintu cermin otomatik di ruang lobi itu terbuka dan tertutup sendiri sebanyak 3 kali. Seolah-olah ada orang yang masuk. Aku tinjau di sekitar lobi kalau ada orang luar yang masuk. Tak pula nampak sesiapa. Apa yang buat aku pelik macam mana pintu cermin itu boleh terbuka dan tertutup, sedangkan aku dah kunci pintu itu. Aku dekati pintu cermin itu, tak terbuka pun. Aku memang pasti pintu itu dah aku kunci. Malas aku nak fikir panjang. Aku terus berjalan tinggalkan pintu itu untuk buat rondaan. Tak jauh aku berjalan, aku dengar semula bunyi pintu itu terbuka. Aku toleh, eloknya pintu cermin itu terbuka dan perlahan-lahan tertutup. Masa tu aku dah rasa lain macam, rasa seram berdebar jantung aku. Siapa pula yang main-main pintu itu? Malas nak fikir, aku terus melangkah buat rondaan, naik tangga untuk ke tingkat 1. Ruang di tingkat 1 itu sedikit cerah, tidaklah gelap gelita. Aku perhatikan sekeliling, mana tahu ada apa-apa yang tidak kena. Baru beberapa minit aku di situ, tiba-tiba sebuah televisyen tergantung di dinding terpasang sendiri. Gila, terperanjat aku dibuatnya. Masa itu, satu badan aku dah meremang. Ya, aku memang dah rasa takut, tapi aku cuba beranikan diri melawan perasaan itu. Aku gagahkan hati untuk teruskan tugas. Cepat-cepat aku matikan TV yang terpasang dan kunci jam di aras itu sebagai rekod untuk bukti menjalankan rondaan. Kalau tak buat macam tu, tak pasal-pasal esok aku kena tegur dengan bos. Lepas habis, cepat-cepat aku bergegas ke tingkat 3, iaitu aras terakhir yang perlu dibuat rondaan. Keadaan di aras 3 itu agak gelap. Hanya cahaya lampu dari aras 2 sedikit sebanyak menerangi bahagian itu. Dalam keadaan takut itu, aku lakukan juga rondaan. Macam biasa. Aku kena rekodkan rondaan aku di aras terakhir itu. Lepas je habis, cepat-cepat aku turun ke bawah. Tapi semasa aku nak turun, tiba-tiba terdengar bunyi krek, krek, boom. Bila aku berpaling, rasa nak gugur jantung aku bila tengok tangga bergerak. Untuk naik ke tingkat 4, tiba-tiba saja terpasang sendiri. Macam mana tangga tu boleh terpasang?
Siapa pula yang pasang pagi-pagi buta begitu? Dalam keadaan yang kalut bercampur takut itu, aku terpandang ada sesuatu di sebelah kanan di tepi tangga itu. Korang nak tahu apa aku nampak? Aku nampak jelas di tepi tangga bergerak itu berdiri seorang wanita bertelekung putih. Aku nampak jelas mukanya sebab tunduk memandang ke lantai. Tapi apa yang lebih menakutkan bila di sebelah wanita bertelekung itu berdiri objek berbungkus kain putih, tak ubah seperti jenazah kanak-kanak yang lengkap dikapankan. Saiznya pula lebih kurang sebesar kanak-kanak berusia 10 tahun. Masa tu lutut aku dah lembek, rasa nak tumbang kat situ juga. Aku tak pikir lain dan kecuali hantu. Aku punya takut, aku berlari macam lipas gunung turun tangga. Anak-anak tangga tu, aku langkah sampai 2-3 langkah. Aku buat sebab nak cepat sampai ke bawah. Aku lari terus keluar dari bangunan tu sampai menuju ke pos pengawal. Sampai di pos pengawal, member dah terkejut tengok aku yang tercungap-cungap. Muka aku pucat ketakutan, ibarat aku ditoreh oleh pisau dan tidak berdarah. Aku ceritakan pada member apa yang aku baru lihat dalam bangunan tadi. Tapi mereka tidak terkejut pun. Aku duduk tenangkan diri. Selepas tu barulah member aku cerita. Di bangunan tu memang banyak kejadian pelik. Ada yang kata dalam bangunan tu ada penunggu misteri. Salah seorang rakan setugas aku menceritakan ada dahulu seorang pengawal yang berjaga pada waktu malam di situ lebih kurang pukul 12 malam. Dia lakukan rondaan di bahagian tempat letak kereta di bawah tanah seorang diri. Sedang meronda di ruang tempat letak kereta di bawah tanah itu, tiba-tiba dia ternampak kelibat seorang wanita dan terus dia mendekati wanita itu sebab pelik bagaimana wanita itu ada di situ pada waktu begitu. Sebaik dekat dengan wanita itu, dia terkejut. Rupanya itu bukan manusia. Rambutnya panjang hampir mencecah ke lantai. Wajahnya tidak nampak sebab terhalang dengan rambut yang panjang bercurai. Bila kawan aku tu terkejut dan spontan menjerit, sekelip mata kelibat wanita itu gaib. Dan ada banyak juga kisah-kisah misteri yang dialami para pengawal di situ. Apa terjadi malam yang aku nampak wanita itu bertelekung dan budak berkapat seakan-akan pocong itu? Siapakah mereka? Aku tak teruskan bertugas di dalam bangunan malam itu. Aku hanya duduk di pos pengawal sampai hari pagi. Tidak berani aku masuk ke dalam bangunan tu, sumpah. Itulah kali pertama aku jumpa hantu. Ya, aku memang agak penakut dengan benda-benda begitu. Aku tidak pasti adakah jelmaan wanita bertelekung bersama jenazah budak itu masih ada atau tidak di situ. Sebabnya selepas peristiwa malam itu, esoknya aku terus ambil keputusan berhenti kerja. Cukup sekali, tidak sanggup lagi aku bertembung dengan mereka lagi. Pengalaman ini diceritakan sendiri oleh Muhammad Faizal sewaktu bertugas menjadi pengawal keselamatan di Putrajaya pada tahun 2001. Jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Jadi teruskan kehidupan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.